Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya. Pada hari ini kita bersama-sama akan mengadakan bicara keluarga bersama dengan Ustazah Asma Harun, yang mana tajuk yang kita pilih pada hari ini daripada tim Bakit Perak merupakan sakinah, mawaddah dan warahmah. Baiklah, kepada para penonton yang menonton melalui Facebook Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Perak, selamat datang saya ucapkan. Tidak lupa juga daripada page Ustazah Asma Harun, terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini di petang yang sangat indah pada hari ini, insyaAllah. Dan saya mohon kepada sahabat-sahabat yang menonton, kalau dapat mendengar suara saya ini dengan jelas, saya nak test audio dulu. So kalau jelas, tolong komen di bawah jelas. Untuk makluman hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, program akan bermula jam 3 petang nanti, insyaAllah, yang mana kita akan menantikan ketibaan Ustazah Asma Harun yang dijadualkan akan masuk lebih kurang pada jam 2.55 petang, insyaAllah, kalau tiada aral yang melintang. Baik, terima kasih dari pihak Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Perak di atas kesudian Ustazah untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. So sebentar saja lagi kita akan bersama-sama selama lebih kurang 1 jam bersama dengan Ustazah Asma Harun yang akan kita mengupas tajuk yang sangat-sangat orang kata dah semakin biasa kita mendengar daripada majlis-majlis perkahwinan, kan. Kita doakan agar kedua mempelai sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita dengar tapi kita tak tahu apakah maksud yang kita lafazkan. InsyaAllah hari ini kita akan membawa dengan lebih terperinci. InsyaAllah Ustazah akan bawakan kepada kita. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada bekas-bekas anggota TM Perak, iaitu orang panggil legend-legend TM Perak yang telah pun bersara tapi masih lagi mengikuti dengan rapat aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia ini. Terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya, dan insya-Allah tolong join, tolong follow FB Live ataupun FB Bakit Perak ini untuk mendapatkan input-input yang terkini dan juga mungkin ceramah-ceramah yang selalu kita adakan di Facebook Live ini. Jangan jadikan PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini, menjadi batu penghalang untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu. Dengan adanya platform seperti Facebook ini, insya-Allah kita akan bersama-sama meneruskan dakwah dan juga perkongsian ilmu bersama-sama. Baik. Saya masih lagi tidak dapat melihat sebarang komen. Kalau mereka yang telah pun dapat mendengar suara saya dengan jelas ini, tolong komen jelas. Nanti saya akan bacakan. Rakan-rakan di Facebook Bakit dan juga Facebook grup TM Perak, kalau boleh sila komen jelas, audio jelas, video jelas, untuk saya pastikan yang segalanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. 309 mata yang sedang memandang sekarang, alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang bersama-sama menonton live kita pada hari ini, alhamdulillah. Sebelum itu mohon agar tuan-tuan dan puan-puan bersedia bagi menantikan ketibaan sebentar lagi Ustazah Asma Harun. Sama-sama kita dengarkan. Okey, untuk makluman sahabat-sahabat sekalian,
apa yang saya diberitahu bahawa kita telah cuba mendapatkan Ustazah Asma Harun sejak daripada tahun lepas lagi, tetapi masih lagi Ustazah punya jadual terlampau padat. Hari ini alhamdulillah dapat kita bersama-sama dengan Ustazah Asma Harun. Baik. Terima kasih. Zaujahku Faridah Hanim Ramli menonton. Alhamdulillah. Dia memang peminat setia Ustazah Asma Harun ni. So dia pun nak dapat front row seat untuk menonton live pada hari ini, insya-Allah. Okey, kalau ikutkan apa yang telah diberitahu kepada saya, Ustazah akan on time, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih Muhammad Najmi Hazad daripada Bagan Serai, Perak. Alhamdulillah, orang utara. Terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada petang ini bagi kita bersama-sama mengupas apa tajuk forum kita ataupun bicara keluarga kita pada petang ini yang bertajuk Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Saya harapkan agar rakan-rakan yang berada di utara dapat menonton bersama-sama live kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, saya nak pin link untuk tuan-tuan dan puan-puan share. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, okey, di ruangan komen saya telah pun pin address untuk tuan-tuan dan puan-puan share kita punya bicara keluarga pada hari ini. So saya mohon kerjasama kepada sahabat-sahabat semua untuk copy dan paste pin komen yang telah pun saya siarkan di bahagian bawah ruangan komen ini. Tu dia. Kalau tuan-tuan dapat lihat, inilah dia address ataupun untuk tuan-tuan share link yang kita sediakan pada hari ini. Terima kasih 326 mata yang memandang pada hari ini. Wow. Sememangnya Ustazah mempunyai ramai peminat-peminat ataupun pengikut-pengikut setia yang sentiasa mengikuti perkembangan dan juga majlis-majlis ilmu yang dibawakan oleh Ustazah melalui Alam Maya. Alhamdulillah. Saya pula yang gementar tengok ramai yang menonton pada hari ini. Alhamdulillah. Kepada yang masih lagi belum mengenali, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nazri bin Abdul Jalil, yang merupakan salah seorang anggota yang bertugas di Telekom Malaysia Perak, TM Perak, dan saya merupakan salah seorang admin bagi page Baqit Perak, yang mana kita merupakan badan kebajikan Islam anggota TM Perak, yang juga merupakan NGO yang bernaung di bawah TM Perak ini. Dan antara tugas-tugas kami adalah menyiarkan, kalau dulu kita selalu buat ceramah-ceramah secara live, dan semenjak wabak COVID-19 datang dan PKP pun telah bermula, kita telah cuba meneruskan perkongsian ilmu ini melalui Alam Maya, yang mana kita menggunakan internet dan juga media sosial untuk berkomunikasi dan juga berkongsi ilmu bersama dengan anda semua. Baik. Kita masih lagi menantikan, tu dia, ahlan wa sahlan kepada pesara-pesara TM, anggota-anggota TM Perak. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah kita sama-sama mendengar apa yang akan dikongsikan oleh Ustazah Asma Harun sebentar saja lagi. Baik. Wah, seronok saya tengok 342 mata yang memandang. Alhamdulillah. Tentunya kebanyakannya merupakan peminat-peminat ataupun pengikut Ustazah Asma Harun.
Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, majlis ilmu pada petang ini dibawakan juga selain daripada Bakit, kita juga bersama-sama joint venture bersama dengan Tiara Nita Perak, iaitu persatuan anggota isteri, anggota dan juga anggota wanita TM Perak. Baik, terima kasih semua yang sudi untuk memberikan komen. Boleh kita boleh sementara menantikan soalan, kita boleh berinteraksi melalui ruangan komen ini, insya-Allah sama-sama kita mengeratkan lagi silaturahim, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Haslina yang mengikuti live daripada page Ustazah. Alhamdulillah, siap bagi bunga ros lagi. Terima kasih banyak-banyak Puan Siti Haslina. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, sudilah kiranya untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Sila share link yang telah pun saya pinkan di ruangan komen di bawah. Baik, dikabarkan Ustazah akan masuk bila-bila masa saja daripada sekarang, insya-Allah. Syukur, alhamdulillah. Sedikit latar belakang untuk dikongsikan, biodata ringkas daripada Ustazah Asma binti Harun. Beliau merupakan pendakwah, penceramah bebas dan juga motivator, mempunyai pengalaman sebagai pegawai Hal Ehwal Agama Islam JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, dan juga pernah menjadi penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Telah pun berkahwin, anak ada 7 orang, alhamdulillah, berasal daripada Terengganu dan kini menetap di Seremban Negeri Sembilan. Okey, itulah dia sedikit sebanyak latar belakang mengenai Ustazah Asma Harun yang hadir, yang akan menyampaikan perkongsian ilmu pada hari ini. Okey, itu dia. Alhamdulillah dapat tontonan dari warga kerja TM seluruh Malaysia, insya-Allah. Dengar kata orang Pening pun join, orang Kedah pun join, Johor, Kuantan pun join, insya-Allah, yang akan bersama-sama dengan kami pada hari ini berkongsi selama 1 jam, insya-Allah. Ni dia sahabat saya daripada Muazzam, Alam Abizardin, sahabat saya yang merupakan salah seorang sahabat semasa di UiTM Shah Alam. Terima kasih Abi di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini, alhamdulillah. Okey, masya-Allah, tabarakallah, ramai kawan-kawan hari ini. Sudah menghampiri angka 400, hampir lagi 7 orang saja, insya-Allah. Sebentar sahaja lagi. Kita doakan agar majlis ilmu kita pada petang ini dikurniakan dengan ramai penonton. Itu dia, sudah pun mencecah 401 mata yang memandang, alhamdulillah. Siapa kata kalau ada live bola, kalau ada live daripada orang lain yang boleh dapat beratus-ratus ni, ini majlis ilmu, taman syurga, insya-Allah. Melalui norma baru, norma baru, insya-Allah. Kita bersama-sama berkongsi di taman syurga Bakit Perak pada hari ini. Waalaikumsalam. Ustazah tak masuk lagi, Puan Siti Roslina. Sekejap lagi Ustazah masuk, insya-Allah. Saya jawab salam bagi pihak Ustazah.
Baik, saya telah pun mendapat signal daripada Ustazah sebentar. Tu dia yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Nazari, apa khabar? Sihat, alhamdulillah Ustazah. Ustazah sihat? Sihat, alhamdulillah, masya-Allah. Berseri-seri hari ini Ustazah. Ya, Tuan Haji pun sama. Nampak alhamdulillah. Okey. Izinkan saya kita mulakan dengan sedikit intro Ustazah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman waj'alna minan najirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi dengan limpah dan kurnianya. Hari ini kita dapat live daripada Facebook Bakit Perak. Bakit ni Ustazah, untuk makluman Ustazah, adalah Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Perak. Dan hari ini kita akan bersama-sama sedikit sebanyak mengupas dalam lebih kurang masa 1 jam. Kita akan mengupas sebuah tajuk yang kalau tak silap saya Ustazah, betulkan saya, sakinah, mawaddah warahmah. Sekarang dah banyak kali digunakan ayat ini semasa di majlis perkahwinan kan. Ada setengah orang tu, kita ni syok je cakap sakinah, mawaddah warahmah, tapi tak tahu apakah maksud di sebalik ungkapan doa tersebut. Kalau tak silap saya, ia banyak menceritakan tentang kasih sayang, ceritakan tentang rezeki, rahmat yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluarga kita. Jadi tanpa membuang masa, saya tengok orang pun dah banyak komen-komen dekat bawah ni nak dengar apa yang akan disampaikan oleh Ustazah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan majlis kepada Ustazah Asma Harun. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu yang pertama, pihak penganjur majlis ilmu online kita pada petang yang barakah ini. Pertama daripada Telekom Malaysia Perak, ringkasannya adalah TM Perak. Telekom Malaysia Perak, TM Perak. Yang kedua, Persatuan Anggota dan Isteri Anggota Wanita TM, iaitu Tiaranita Perak. Persatuan Anggota dan Isteri Anggota Wanita TM, Tiaranita Perak. Kemudian pihak penganjur yang ketiga, Badan Kebajikan Islam Telekom, Bakit Perak. Dan yang keempat, Persatuan Kebajikan Khairat Kematian Perkis Perak. Subhanallah. Perak, Perak, Perak. Bila sebut Perak ni, Tuan Haji rasa sedih ni sebenarnya. Kenapa rasa sedih sebab sepatutnya saya berada di Perak dalam 3 hari 2 malam. Sepatutnya hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad baru ni. Tapi ujian wabak ini menyebabkan semua program jauhlah ke Perak dibatalkan. Sebenarnya ada banyak program yang telah diatur lama.
Daripada pagi, petang, malam, pagi, petang, malam. Jadi dalam tempoh seminggu sebelum semuanya dikanselkan. Jadi insya-Allah kita akan atur balik jaulah kita ataupun InsyaAllah. tour kita di Perak. Okey. InsyaAllah. Jadi moderator kita pada petang ni iaitu Tuan Haji Muhammad Nazri bin Abdul Jalil. Terima kasih Saya. Tuan Haji di Sama-sama. atas pengendalian program kita pada petang ini. Dan yang saya sangat alu-alukan, masya-Allah. Yang saya sangat alu-alukan adalah sahabat-sahabat, para pendengar menerusi sama ada page rasmi pihak penganjur dan juga page rasmi Ustazah Asma Arun dan juga sahabat-sahabat yang berada di Instagram dan juga di page. Boleh tengok tak siapa yang berada di page? Okey, kalau yang di Instagram ni daripada tadi, masya-Allah lama kan kita tak live. Ada Furqan Mikael. Okey, subhanallah. Kemudian ada Aziana, ada Furqan Mikael, Umi Zerin, Japan New, Prilove Nur, Raizan, Arzalina, Azrawati, Qurratul Ain, Anawan, Nazlan, Puan Aina, Aisyah, Yati, Ara Arzaliza. Hai Ustazah, rindu ya. Saya pun rindu juga. Izzati Wahab. Masya Allah. Dan ramai lagi ni yang di Instagram. Kemudian sahabat-sahabat di page, saya, Zaria Abu Rafa, Hamidah Marisa, Amiwi, Tuah Jebat, Zaria, Dayangku Halus, Zarina, Nur Habsah, Rokaizah Rahmat, Sarima, Siti Imah Tajuddin, Ina Zarina, Nadia Nawawi, Nurlela, Nur Silawati. Siapa lagi? Waalaikumsalam, Nadia Hasim, Ifah Zarina, Nurul Eliana, Sharifah Al-Jufri, Nadia Hamid, Kamariah Mansuk, Nur Suwaida Jamaluddin. Kita sebut apa nama? Siti Maisara. Lagi subhanallah. Okay, minta maaf. Okey, Ismi, Sofia Marisa, Nur Hashimah, Khatijah Aziz, semualah. Masya Allah. Kita sebut beberapa orang. Bagi mereka rasa seronok. Zurina, Salwa. Kau boleh nak sebut semua nama. Orchid Rimba ada. Ramai peminat Ustazah ni. Itulah. Okey. Jadi Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada para sahabat dunia akhirat. Masya Allah, walaupun kita hanya berjumpa di alam maya, mudah-mudahan Allah izinkan pertemuan kita yang sebenar iaitu di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, petang yang barakah ini, muslimin muslimat sekalian, walaupun kita dalam fasa ujian wabak COVID-19 gelombang yang ketiga. Dan insya-Allah kita akan untuk gelombang yang ketiga ini walaupun nampak lebih berat, lebih banyak, lebih tinggi jumlah kes, tetapi kita sebenarnya dah masuk fasa bukan nak kata expert lah, tetapi dah ada pengalaman. Maksudnya kita dah ada pengalaman masuk fasa pertama, fasa yang kedua, masuk fasa yang ketiga. Jadi sepatutnya kalau orang yang berpengalaman, dia dah tahu bagaimana nak handle emosi dia. Bagaimana dia nak handle mulut dia, lidah dia daripada memperkatakan perkara-perkara yang sia-sia. Bagaimana dia nak melalui fasa yang seterusnya ini. Semoga selepas ini kita lebih matang, kita lebih bersedia untuk menghadapi kesan daripada ujian wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi kalau kami di sini melalui sahabat Amalcare, kita memang buat beberapa persiapan lah untuk gelombang ketiga ini dari sudut bantuan-bantuan kebajikan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita sama-sama bersama mengharungi hingga kita menang. Kita pastikan insya-Allah kita menang dan kita tidak akan mengaku kalah, sebab kemenangan yang sebenar adalah apabila kita redha dengan ujian Allah. Apabila kita boleh bersabar dengan ujian Allah, itu kemenangan hakiki. Walaupun zahir mungkin kita nampak kita dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan yang ketakutan, kita mungkin putus pencarian rezeki. Sebenarnya Allah nak tengok menang tak apa yang bergolak di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tajuk kita pada petang yang barakah ini, pihak penganjur minta saya bawa tajuk Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Siapa nama Sakinah di sini, angkat tangan. Siapa nama Mawaddah? Siapa nama Rahmah? Saya tiga-tiga orang ni ada. Kalau suami saya, dia buat lawak, dia kata
Dia kata dia tak ada sakinah mawadah warahmah, dia ada asma je. Macam tu kan. Saya tanyalah dia, suami kan, saya tanya encik suami, rumah tangga kita ni ada tak sakinah mawadah warahmah? Dia kata setakat ni seorang je, asma je. Sakinah tak ada, mawadah tak ada, rahmah tak ada. Maksudnya ia merujuk kepada nama-nama orang. Sebab kita tahu ada ramai orang nama sakinah, ada nama mawadah, ada nama rahmah. Masya Allah. Sebenarnya nama-nama ini membawa maksud yang sangat indah. Dan perkataan sakinah, mawadah, warahmah sebenarnya datang daripada mana? Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Itu cerita suami saya melawak je lah. Mudah-mudahan rumah tangga kami ada sakinah, mawadah, warahmah dari sudut rohnya. Dari sudut maksud dia. Bukan dari segi orang tu. InsyaAllah. Jadi, subhanallah, bila sebut sakinah, mawadah, warahmah, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, para penonton sekalian, bila sebut sakinah, mawadah, warahmah, ia merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rum ayat 21. Boleh buat catatan, boleh buat catatan. Terima kasih kepada yang mesej nak belajar ilmu agama dan insya-Allah kita sama-sama belajar. Saya pun sentiasa dalam proses belajar. Sekarang kita boleh tulis catatan. Buat nota, setiap kali kita dengar kuliah mesti ada buku catatan, ada perkara yang nak ditulis. Pertama, perkataan sakinah, mawadah, warahmah yang selalu orang sebut, selalu kita sebut, ia datang daripada mana? Surah Ar-Rum ayat 21. Ingat, surah Ar-Rum ayat 21. Okey, ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Tulis ya, surah Ar-Rum ayat 21. Apakah maksud dia? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah di antara tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. An khalaqalakum, dia menciptakan untukmu azwajan litaskunu ilaiha. Pasangan yang mana pasangan untukmu, isteri-isteri dari jenismu sendiri, iaitu pasangan kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang, tenteram dengannya. Dan dijadikan di antara kamu mawaddatan warahmah, kasih sayang dan juga rahmah, belas kasihan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Muslimin, muslimat sekalian, perkataan sakinah ada pada kalimah litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang, kamu rasa tenteram dengan pasangan kamu. Jadi perkataan yang kita sebut selalu sakinah, ia adalah merujuk kepada surah Ar-Rum ayat 21 ini, iaitu perkataan litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang, tenteram kepadanya. Jadi maksud sakinah adalah tenang, tenteram. Kemudian perkataan yang kedua, mawaddah, ia merujuk kepada perkataan yang seterusnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara keduanya, di antara kamu dan pasangan kamu, kamu dengan keluarga kamu, mawaddatan wa rahmah, iaitu perasaan mawaddah ini kasih sayang cinta. Kasih sayang cinta. Warahmah, iaitu perasaan apa? Belas kasihan. Itulah timbul kita nak tolong-menolong, suami isteri saling tolong-menolong, saling kemas rumah, saling mencari rezeki, saling urut-urut, saling menguruskan hal rumah tangga, menguruskan anak. Itu sifat di sebalik rahmah. Ada belah kasihan, ada belah ihsan kepada pasangan, ada belah ihsan anak-anak kepada ibu ayah, ada belah ihsan ibu ayah kepada anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi selepas ini, muslimin muslimat sekalian, bila kita dengar je orang sebut kita nak sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kita terus ingat yang merujuk surah Ar-Rum ayat 21. Dan falsafah ataupun perkataan ini bukan manusia yang sebut. Bukannya perkataan manusia, itu adalah perkataan kalamullah. Itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila Allah sendiri menyebutkan di antara tanda-tanda kehebatan, kemuliaan, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah jadikan kepada kamu pasangan. Dan apa lagi daripada kamu ada pasangan, kamu akan jadi tenang, kamu jadi tenteram. Dan kamu akan boleh saling bercinta, berkasih sayang. Kemudian kamu sesama kamu akan apa? Akan wujudnya rasa belah kasihan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Petang yang berakal ini saya bukan nak berteori, saya bukan nak berfalsafah. Saya nak be realistic. Saya nak supaya apa yang bakal kita kongsikan, beberapa perkara, insya-Allah terus kita boleh praktik dan kita boleh menikmati manisnya sakinah mawaddah warahmah. Okey. Sebelum itu, saya ingin nak tanyalah sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat di Instagram, sahabat-sahabat di FB page, sahabat-sahabat semua. Siapakah di sini yang telah pun nak tanya apa sebenarnya? Sebenarnya saya terlintas tadi nak tanya siapa yang masih belum nikah. Siapa yang belum nikah? Saya nak tanya soalan tu. Jadi kepada siapa yang masih belum nikah, Masya Allah, kita nak mendoakan pada petang yang barakah di majlis ilmu supaya Allah jumpakan dengan jodoh yang soleh-solehah. Kita nak mendoakan supaya semoga Allah ya Jamil, Allah yang maha menemukan. Ya Allah, temukanlah sahabat-sahabat di alam maya, sahabat-sahabat di alam maya ini ya Allah yang masih mencari pasangan, yang mencari isteri, ya Allah temukanlah dengan wanita yang solehah. Yang masih mencari suami ya Allah, maka temukanlah dengan suami yang saleh ya Allah. Berikanlah mereka pasangan yang mana mereka boleh berkasih sayang, yang mana mereka boleh saling tolong menolong, yang mana mereka boleh bercinta, yang mana mereka boleh saling menenangkan, yang mana ya Allah mereka boleh saling lengkap melengkapi ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami ya Allah dengan pasangan yang soleh-solehah. Dan ya Allah, kurniakanlah di kalangan kami ya Allah zuriat keturunan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah bagi kami ya Allah zuriat keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Dan sekiranya ya Allah kau menguji kami dengan tidak menemukan jodoh di dunia ya Allah, maka berikanlah kami rasa cukup dengan segala nikmat yang kau berikan. Berilah kami rasa redha, kami rasa sabar ya Allah, dan temukanlah kami dengan jodoh yang baik di syurga-Mu ya Allah. Berikanlah kami perasaan mampu menerima ketetapan-Mu di dunia agar kami mendapat ketetapan-Mu yang terbaik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebab apa saya sebut begini muslimin muslimat? Ramai juga yang meluah rasa pada saya. Bila Ustazah bercakap tentang bab keluarga, Ustazah cakap sakinah mawaddah bab suami isteri, ramai yang belum nikah. Dia rasa Ustazah, saya rasa sedih bila Ustazah hanya fokus pada keluarga sebab saya belum ada pasangan. Umur saya dah 30, umur saya dah 35, umur saya dah dekat 40, umur saya 40 lebih. Saya usaha untuk cari jodoh tapi tak jumpa. Jadi saya memahami perasaan orang begini, masuk memahami tu mungkinlah tak boleh sampai menghayati sebab saya tak berada. Tetapi sebab ramainya di sekeliling saya orang-orang yang Allah uji dengan jodoh yang lambat, jadi kita tahu bagaimana struggle mereka selalu memujuk hati. Jadi apa yang saya mahu nyatakan, berbahagialah dan bergembiralah. Sebab apa yang Allah tetapkan untuk kita pada saat ini adalah yang terbaik, yang sempurna. Di sana ada orang berumah tangga tapi hidupnya jauh lebih menderita daripada orang yang bersendirian. Mereka tak habis-habis diuji daripada sikap pasangan yang sangat menyakitkan hati, yang sangat menyakitkan jiwa, yang sangat menyebabkan mereka hidup dalam keadaan menderita. Masya Allah. Jadi bagi orang begini, dia merasakan lebih baik dia tidak nikah. Masya Allah. Ada orang pula yang nak anak, tapi di sana ada orang, dia ada anak tapi diuji, tak habis-habis ujian daripada anak. Ujian kesabaran, ujian keredaannya dan sebagainya. Jadi bagi dia pula, ya Allah, kenapa aku diuji dengan anak-anak begini? Bila dia melihat orang yang tak ada anak, dia kata lebih baik tak ada anak, boleh je berdua, pergi ke mana, ke sini, ke situ dan macam-macam. Jadi begitulah hakikatnya. Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita bukan ciptakan diri kita, Allah yang ciptakan. Allah yang alim, yang maha mengetahui. Allah yang hakim, yang maha bijaksana. Jadi saya mohon, walau apa pun posisi kita sekarang, nikah ke, belum nikah ke, bujang ke, dah kahwin ke, bercerai ke, berpisah hidup ke, apapun situasi yang sedang kita lalui sekarang, kita bahagia ke, tak bahagia ke dengan pernikahan kita,
kita harus terima bahawasanya apa yang sedang kita lalui sekarang adalah yang terbaik untuk kita. Terbaik untuk dunia dan akhirat walaupun masih nampak buruk. Walaupun masih nampak teruk. Walaupun masih lagi dalam keadaan menderita. Masih lagi rasa sunyi, lonely dan sebagainya. Sebab Allah tahu bagaimana nak melentur diri kita agar menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Agar daripada ujian ini kita tetap sujud kepadanya. Agar daripada ujian ini kita masih lagi merayu-rayu meminta dengan Allah. Jadi insya-Allah daripada kita boleh sabar, redha dan sebagainya, hujungnya akan diberi kemanisan. Allah akan beri manisnya di penghujung sabar, manis di penghujung derita, manisnya di penghujung air mata. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat sekalian, saya ingin bertanya pada diri saya dan sahabat-sahabat semua, apa tujuan kita nikah? Tujuan nikah disebutkan di dalam satu hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinih falyattaqillaha fi nisfi al-baqi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, apabila seorang hamba itu berkahwin, seorang hamba itu bernikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki. Hadis Hasan li ghairi. Subhanallah. Antara tujuan utama pernikahan kita perlu letak adalah untuk menyempurnakan agama kita, menyempurnakan kehidupan kita, untuk menyempurnakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk hidup seorang, untuk hidup berpasangan, untuk hidup berjemaah. Okey. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada satu falsafah yang boleh kita pegang juga. Hidup ini bukan tentang membahagikan diri sendiri saja. Hidup bukan tentang membahagikan diri kita sendiri saja. Hidup kita lagi bererti bila kita membahagiakan orang lain. Masya Allah. Saya jumpa ada seorang wanita salihah, wanita yang sangat baik. Umur dia dah beranjak 30 lebih. Bila saya tanya bagaimana dia melalui fasa umur 30 lebih, belum nikah dan sebagainya, dia kata, Ustazah, bagi saya, hidup kita bukan cerita tentang nak bahagiakan diri kita sahaja. Kalau fikir untuk bahagiakan diri kita, saya akan menderita. Saya fikir saya nak ada suami, saya nak ada pasangan, daripada pasangan tu dapat anak, sekian-sekian. Sekarang saya sedang fikir, kalau saya fikir begitu, saya fikir untuk membahagiakan diri saya. Tetapi, saya fikir diri saya juga untuk membahagiakan orang lain. Jadi, buat masa sekarang, saya fokus membahagiakan ibu ayah saya. Saya fokus membahagiakan adik-beradik saya. Saya fokus membahagiakan kawan-kawan saya. Saya fokus membahagiakan orang-orang yang susah di sekeliling saya. Jadi, saya tak pernah rasa hidup saya tidak bahagia. Sebab saya tak letakkan bahagia pada sesuatu. Tapi saya letakkan bahagia pada apa yang ada. Masya Allah, Allahu Akbar. Falsafah tu nampak macam simple, tapi ia menyelesaikan banyak konflik dalaman. Sebab dia letakkan bahagia itu bukan apa yang dia nak, tapi bahagia itu apa yang ada. Jadi dia tengok apa yang dia ada sekarang, dia nikmati. Dia rasa dengan dia membahagiakan ibu ayah, hati dia bahagia. Dia bahagiakan adik-beradik. Dia kata saya ada gaji apa semua, saya tak ada anak, saya tak ada keluarga, saya pun tak tahulah saya akan kahwin ke tidak. Tapi saya belanja adik-beradik saya belanja mak ayah saya beli kereta untuk digunakan oleh mak ayah saya rasa sangat bahagia, saya rasa sangat gembira. Masya Allah. Orang yang begini, walaupun bagaimanapun keadaan situasi dia tidak berubah kebahagiaan itu berdasarkan situasi. Kerana dia berjaya untuk memujuk hatinya bahagia dengan dirinya, apa yang Allah beri kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, ada orang pula, dia mengadu. Dia kata, Ustazah, saya ada suami. Tapi saya tak bahagia daripada suami saya. Suami saya sekian. Tetapi Ustazah, bila suami saya menguji sabar begini, saya tetap boleh bahagia. Sebab saya tak letak bahagia saya pada suami. Saya letak bahagia saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada suami saya menguji saya begini, subhanallah, saya lebih banyak menangis dengan Allah. Baru saya rasa nikmat bahagia dengan Allah. Kemudian Ustazah dulu, masa suami saya tak buat perangai, ini saya cerita kisah benar ni. Saya cerita kisah benar. Ada seorang hamba Allah, melalui mesej dia yang panjang, dan ketika itu Allah izinkan saya untuk layan. Saya balas. Dia mesej, saya balas. Saya pun nak tahu cerita dia sebenar. Asalnya suami dia sangat baik, suami yang saleh. Kemudian diuji dengan seorang wanita yang suami dia jatuh cinta, kemudian mabuk cinta, kemudian mula mengabaikan tanggungjawab.
pada dia dan anak-anak. Duduk bersendirian dalam bilik, tidur asing, macam-macam lah ujian yang datang bertimpa-timpa. Ketika dia mesej saya, dia rasa hidup dia sangat menderita dan tidak bahagia. Ustazah, saya kemurungan, saya sedih, saya malu, Ustazah sekian-sekian. Saya rasa macam mana nak buat supaya suami saya balik semula pada saya. Macam mana nak pulihkan suami saya. Macam mana nak dapat cinta suami. Saya kata puan, kalau puan fokus pada suami, ini bukan saya nak ajar perkara yang ilmu sesat ni. Dengar sampai habis dulu. Saya kata, puan, kalau puan fokus nak ubah suami, nak suami balik dan puan letak fikiran, puan kata kalau suami kembali macam dulu, puan akan bahagia. Kalau suami sedar balik, puan akan bahagia. Dan puan agak-agak suami ni berapa tahun dia akan berubah. Kalau puan letak kebahagiaan puan apabila suami berubah kembali macam dulu, kalau Allah uji suami ni 2 tahun lagi macam ni, 3 tahun lagi macam ni, puan nak ke menderita 3 tahun lagi? Puan nak ke kalau suami ni dia buat masalah ni sampai 10 tahun dan puan bersedia ke nak menderita 10 tahun? Habis tu Ustazah, apa yang patut saya buat? Saya kata puan boleh bahagia sekarang. Puan boleh bahagia sekarang juga. Puan tak perlu letak bahagia itu bergantung kepada perubahan suami. Kalau orang lelaki pula saya kata, encik tak perlu letak bahagia tu bergantung kepada perubahan isteri, perubahan anak. Kita boleh bahagia sekarang. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya nak bahagia macam mana sekarang dalam keadaan saya ada masalah. Saya tak boleh tengok suami macam tu. Saya rasa geram. Saya tengok dia asyik duduk bergayut dengan perempuan tu. Dia sekian-sekian. Macam mana saya nak bahagia? Okey. Saya kata, kita tidak mampu nak mengubah manusia. Kita mampu mengubah diri kita. Masa tu saya nasihatkan begini. Saya tanya, puan ada anak? Ada, Ustazah. Puan ada adik-beradik? Ada. Puan ada mak ayah? Ada. Puan ada kawan-kawan? Ada. Ya Allah, puan ada semua. Sekarang puannya tak ada suami, puan ada semua. Jadi sekarang puan minta izin suami untuk balik rumah mak ayah. Balik tu pergi, bukan balik merajuk, bukan balik nak lari daripada rumah, tak. Maksudnya nak luangkan masa dengan keluarga. Okey, lepas tu puan minta izin pula dengan suami nak pergi keluar dengan kawan-kawan, outing hujung minggu. Lepas tu puan minta izin pula, lama-lama puan minta izin untuk pergi berjalan rumah adik-beradik. Lepas tu puan boleh minta izin dengan suami nak pergi bercuti dengan anak-anak saja tanpa dia. Macam tu. Lepas tu dia kata, kenapa Ustazah? Sebagaimana suami puan cuba untuk buat tak indah pada puan dengan anak-anak, sebenarnya puan boleh guna reverse psychology. Sebab selagi mana dia nampak puan menagih-nagih dengan dia. Puan merayu-rayu pada dia. Puan meminta dan puan nampak hidup tak boleh hidup tanpa dia. Dia tak rasa pun bahawasanya puan ni boleh bahagia tanpa dia. Jadi dia tak rasa pun, dia tidak rasa tergugat. Minta maaf kadang-kadang sebab saya handle masalah rumah tangga, saya tengok kes macam mana. Lepas tu saya kata, puan bina kebahagiaan dengan diri puan. Puan biar je suami nak tu sebab tak boleh halang, orang tua tengah mabuk. Jadi dia nak duduk dalam bilik. Dia nak bergayut. Dia nak pergi jumpa tu. Dia nak pergi sekian-sekian. Puan boleh tegur tapi puan cuba dengan anak-anak ni mati. Puan pergi makan dengan anak. Puan pergi jalan rumah adik-beradik. Puan pergi sana, puan pergi sini. Puan buat dalam tempoh 2 minggu. Nanti puan cerita balik pada saya. Saya pesan begitu je. Sambil tu puan berdoa, usaha buatlah apa yang perlu. Lepas lebih kurang 2 minggu lebih macam tu lah. Lama dia mesej balik. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya kata, kenapa puan? Ustazah, suami saya masih tak berubah. Tapi saya bahagialah. Dia cakap macam tu. Saya bahagia. Puan bahagia apa? Betul lah Ustazah, sebenarnya sumber bahagia kita banyak. Tapi kita sempitkan. Kita tutup pintu-pintu bahagia yang lain. Sebab apa? Kita terpaku di satu pintu yang tertutup. Ini satu falsafah. Ada orang, bila satu pintu bahagia tertutup, dia duduk terpaku depan pintu tu. Dia usaha nak buka, usaha nak masuk. Dia lupa ada lagi 10 pintu bahagia yang dia boleh buka. Ada 10 pintu bahagia dia boleh buka. Jadi tolong, jangan terpaku lama di hadapan pintu yang tertutup. Cari pintu-pintu yang lain. Ini bukan saya nak suruh cari cinta yang lain ni, jangan salah faham. Dia kata, Ustazah, rupanya saya dah lama sebenarnya tak berkasih sayang dengan adik-beradik saya. Saya bila hujung minggu ni saya pergi rumah adik saya ni dengan anak-anak, saya rasa seronok. Lepas tu saya pergi ni, lepas tu saya ni. Lepas tu, betul Ustazah, saya ada pergi dengan kawan. Dan saya minta izin dengan suami dan suami izinkan. Kemudian saya tengok perubahan pada suami. Suami mula pula tanya saya, awak ni macam happy ya? Alhamdulillah saya bahagia. Awak happy boleh hidup tanpa saya?
InsyaAllah saya bahagia, saya boleh. InsyaAllah. Sebab maksudnya selama ni suami buat tak tahu ni. Dia dah nak berapa bulan dah ni kemurungan, suami buat tak endah, suami paksa dia untuk terima begini-begini. Tapi dia kata, Ustazah, suami saya pula mula. Sebab dia tengok, saya boleh happy walaupun dia begitu. Dan saya boleh happy, soalnya saya boleh hidup tanpa dia. Tiba-tiba suami pula nak ikut. Nak ikut. Nak pergi dengan anak tu, tak nak ajak saya ke? Kalau sebelum ni, okeylah nak pergi. Sukalah dia, boleh berdua-duaan, boleh bergayut, boleh bermesej-mesej, boleh layan feeling dan sebagainya. Lepas tu tak lama lepas tu dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, Subhanallah, suami saya dah mula kembali, dia mula menyesal, dia mula rasa dia tak boleh hidup tanpa saya, dah tanpa anak-anak. Dia nak bina balik kehidupan keluarga yang dulu. Dia rindukan kehidupan keluarga yang dulu. Jadi saya kata, Puan, kadang-kadang kita tidak tahu kan, Allah nak tengok kita bersyukur atau tidak. Bila Allah tarik satu sumber bahagia kita, adakah kita tak nampak? Kita sebenarnya ada nikmat ibu ayah. Kita ada nikmat kawan-kawan yang baik. Kita ada nikmat adik-beradik yang baik. Kita ada nikmat anak-anak. Tapi kerana kita sedih dengan satu perkara, yang lain semua kita tak layan. Adik-beradik ajak pergi, buat tak tahu. Mak telefon, dengan mak pun dah tak berhubung. Lepas tu dengan anak pun, anak jadi mangsa. Asyik marah pada anak. Kesian. Kerana satu ujian kita jadi hamba Allah yang kufur dengan nikmat Allah. Sedangkan ada banyak lagi nikmat Allah yang lain yang kita boleh nikmati. Tapi sebab Allah tarik sedikit nikmat cintanya suami, sedikit nikmat cintanya isteri, sedikit nikmat cintanya anak, kita rasa hidup kita dah tak ada dah sumber bahagia yang lain. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi Masya Allah. Sebab itu kita sebutkan di sini, bila hadis Nabi sebut, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya. Kerana apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Daripada perkahwinan bermulalah alam realiti yang sebenar. Bahagia ke, derita ke, kita daripada perkahwinan kita akan dapat sabar. Kita akan belajar untuk redha. Kita akan belajar untuk menerima kekurangan pasangan. Kita akan belajar untuk memaafkan kesilapan pasangan. Kita akan belajar seorang manusia yang baru muncul dalam hidup kita tetapi berbeza perasaan dia, berbeza cara bercakap, cara hidup dia. Dan bagaimana kita mampu nak menerima dan kita tak boleh lari daripadanya. Tetap duduk satu rumah, tetap duduk satu bilik, tetap berkongsi segala-galanya walaupun tak suka. Kalau kita berkawan, tak suka tak kawan lah. Tapi bila kita dah ditakdirkan Allah berjodoh, kita dah pun akad nikah dan sebagainya, kita bukan ada exit plan. Okey, kalau tak ni kita cerai. Tidak. Istilah dalam perkahwinan adalah berusaha sedaya upaya sehinggalah kita boleh mewujudkan sakinah, mawadah, warahmah. Ujian datang, uruskan. Ujian datang, hadapi. Bukan lari. Bukan kita ambil pintu keluar terus berpisah dan sebagainya. Subhanallah. Jadi, Masya Allah, muslimin, muslimat sekalian, bila kita pergi kepada apa itu sakinah, mawadah, warahmah, secara sepitah lalu saya nak terangkan definisi. Ini tajuk kita pada hari ini. Dan insyaAllah saya harap semua dapat kekal bersama dengan saya tak lama. Sebab masa kita sejam, 30 minit saja lagi. Sekarang dah 3:30, 30 minit. Pukul 4 insyaAllah betul-betul saya kena berhenti. Sebab sebenarnya saya dalam mesyuarat. Start mesyuarat 2:30, saya skip sekejap dan saya akan sambung balik mesyuarat tu. Tapi kita, masa tu dah masuk asar, kita solat asar dululah. Okey, kita akan pergi kepada definisi. Dan kita akan share beberapa tip yang kalau kita buat insyaAllah boleh mendatangkan sakinah, mawadah, warahmah. Walaupun apa yang kita buat itu seorang diri. Walaupun pasangan kita tak sambut pun yang kita nak buat tu. Walaupun anak-anak tak mula pun lagi. Kita je mula. Kita saja yang mula dulu. Beberapa langkah dan perkara tetapi dah akan dapat perubahan menuju kepada sakinah, mawadah, warahmah. InsyaAllah. Okey. Subhanallah. Sakinah. Perkataan sakinah berasal daripada bahasa Arab bermaksud ketenangan, ketenteraman, aman dan damai. Tenang, aman, damai, tenteram. Subhanallah. Sekarang, cuba kita tengok muka kita sendiri dekat cermin. Rasa tenang tak tengok muka sendiri? Bila kita sebut muka sendiri, ada dua. Muka kita ni ada dua. Pancaran hati ataupun muka zahir kita. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Macam tu kan? Ni sebenarnya banyak sangat ceramah live yang batal. Bukan live macam ni, ceramah real. Jadi sekarang terpaksa terima ceramah live. Bukan terpaksa. Memang rela hati terima ni ceramah live ni. Maksud saya lain kalau ada audien. Jadi saya seronok bila orang keluarkan love semua tu kan.
Saya nak sebut, muka kita ni ada dua pancarannya. Satu pancaran yang paling pertama, pancaran hati nurani, pancaran hati yang baik akan keluarlah muka tu, subhanallah baik. Hati yang tenang, keluarlah muka dia tenang. Hati ceria, muka nampak ceria. Hati marah, muka marah, kan? Hati sedih, muka sedih. Betul tak? Tak boleh tipu. Muka ni akan menggambarkan cuaca dalaman. Tapi ada orang boleh kontrol. Sedih tapi muka tetap senyum. Oh, tak tahu dia sedih. Subhanallah. Tapi bagi orang yang memiliki mata hati yang tajam, dia boleh tahu orang tu sedang mengawal dirinya. Masya Allah. Yang kedua adalah wajah zahir kita. Jadi kedua-duanya penting. Tapi lebih penting adalah pancaran daripada hati. Muslimin muslimat sekalian, hati tu kau nak cerita kupas tu panjanglah. Bagaimana hati yang bersih, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu akhlak, penyakit-penyakit hati, apa yang nak dimasukkan dalam hati supaya hati itu bersih. Tapi wajah pun perlu dijaga. Para lelaki, para wanita, jagalah kebersihan wajah. Jagalah kalau muka bermasalah, pergilah rawat. Pergilah cari ubatnya. Kalau tak cukup dengan farmasi, pergilah jumpa doktornya. Sebab kulit yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah. Juga sebagai satu amanah untuk kita jaga. Rosaknya kulit kita, ini cerita bukan pasal tik-tik kecantikan ni tuan-tuan puan-puan. Kan awak tanya Ustazah pakai produk apa? Ustazah flawless. Sebenarnya flawless ni sebab telefon. Jangan tertipu. Telefon ni kan bila buat video macam ni memang nampak flawless lah. Tapi nak sebutnya, saya sendiri secara peribadi masa remaja dulu mengalami juga masalah kulit apa semua. Tapi kita tahu wajah yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita jaga kebersihannya. Jadi tak salah dan tidak membazir kalau kita menghabiskan belanja untuk merawat kulit kita kalau bermasalah. Sebab di situ letaknya pandangan mata suami kita. Kita tengok suami. Kita tengok muka suami kita berkarat. Sebab seumur hidup dia tak pernah cuci muka. Contoh kan, berkarat tak pernah cuci muka. Kita beli pencuci, kita cucikan lah. Lepas tu belilah scrub. Scrub, macam-macam scrub. Ada yang halal apa semua kan, logo halal. Kita pun scrub lah muka dia. Biar keluar daki-daki tu. Jadi, sebab apa? Contohnya begini. Subhanallah. Ini kata sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik sebut, sebagaimana aku suka isteriku berhias cantik untukku, begitu juga aku berhias cantik untuk isteriku. Subhanallah. Ini berkaitan dengan perkataan sakinah. Yang mana bila suami pandang kita sedap mata memandang, bila kita pandang suami pun sedap mata memandang. Jadi seorang wanita, seorang isteri, dia bukan sekadar menjaga dirinya, dia juga jaga penampilan suaminya. Bahkan, wallahu alam, saya tak tahulah kan tuan-tuan puan-puan. Saya kalau tiba-tiba cerita macam ni, boleh lah ya, kira lulus lah ya. Kalau saya ada masalah kulit kering yang teruk. Jadi, saya guna masker tu kan yang tampal tu. Yang tampal tu. Sebab saya guna tu, saya guna ni, saya jumpa doktor sebab kulit kering yang teruk. Sampai kadang menggelupas, lepas tu rasa pedih apa semua. Jadi, pergilah jumpa doktor, ada krimnya, lepas tu tampal kat muka tu 20 minit tu. Bila saya pakai juga dekat suami saya. Bila saya scrub muka kan, muka kita ni dengan apa macam-macam lah daki-daki, scrub juga muka suami. Di situ adanya wujudnya satu hubungan sakinah, mawadah, warahmah. Macam itulah lebih kurang. Jadi, sebagaimana kita nak kita sedap mata memandang, kita pun nak suami kita sedap mata memandang. Jadi, kalau suami kita malas nak uruskan dirinya, malah nak uruskan muka dia, dia kata, malah ni orang perempuan-perempuan. Kita buat, tak ada masalah. Saya percaya di sana memang ada wanita yang suka memang uruskan pasangan dia. Lepas tu, kita tengok muka anak-anak kita pula. Berkarat ke, keruh ke, apa ke. Kalau saya kan, keruh. Minta maaf lah ya. Jangan kecil hati saya sebut berkarat. Saya ingat, contoh mak saya kan, bila ada adik-beradik kami yang bermasalah wajah kulit, mak saya seorang yang sangat concern. Dia akan bawa jumpa doktor. Dia akan pergi dapatkan rawatan. Bawa pergi spa. Bukan spa apa, maksudnya rawatan kulit. Maksudnya seorang ibu ni dia faham kalau anaknya sedang ada masalah, dia akan rendah sikit keyakinan dirinya. Dia rasa malu nak jumpa orang sebagainya. Seorang ibu yang concern, dia tahu dan dia akan bawa anak tu. Bukan sebab untuk cantik-cantik. Tujuannya adalah untuk kulit sihat. Jadi, bila kita sebut sakinah, rasa tenang itu, dia daripada zahir betul lah. Akhlak yang baik, hati yang baik, lidah yang baik.
Jadi suami pandang isteri senang hati, tenang. Bukannya panas hati, bukan geram. Bukannya dengan perasaan yang menjengkelkan. Itu dalaman. Tapi luaran pun kita perlu jaga. Kita tahu Islam adalah satu agama yang menjaga kebersihan, menjaga kesihatan, menjaga juga apa yang perlu pada pandangan mata itu baik. Bukannya kepada bukan mengejar kecantikan, ini bukan nak besarkan tu. Jadi subhanallah, dua-duanya penting. Zahir dan juga batin. Tapi batin nombor satu. Sebab saya pernah ada pasangan macam ni. Seorang suami datang. Suami datang, dia mengadu masalah. Ini sebab dulu saya penunjang rumah tangga. Lepas tu awal-awal lagi dia cakap pada saya. Dia kata, Ustazah, nanti isi saya masuk, Ustazah akan panggil dia. Ustazah akan nampak isi saya memang cantik. Dan saya mengaku bahawasanya saya pilih dia dulu sebab kecantikan. Dia seorang pramugari. Cantik, dia sempurna, perfect. Tapi Ustazah, bahagia saya dengan kecantikannya sebelum kahwin saja. Selepas kahwin, kecantikan tu tidak membawa sedikit pun kebahagiaan. Saya kata, kenapa tuan? Nanti puan Ustazah akan tahu. Ustazah akan boleh panggil dia sekarang. Macam itulah kan. Biasalah bila klien datang, dua-dua datang suami isteri. Jadi saya pun panggil puan tu masuk. Dan memang seorang wanita yang sempurna. Dari segi daripada atas sampailah bawah kan. Dengan cantik apa semua. Kemudian kita mulakan sesi runding cara. Suami mula dulu sekian-sekian. Lepas tu baru saya tahu apa yang dimasukkan suami. Apa yang keluar daripada mulut isi seterusnya sangat menyakitkan telinga kita yang mendengar. Keluar perkataan-perkataan yang menghina suami. Keluar perkataan-perkataan yang keji. Keluar perkataan-perkataan yang merendahkan suami. Keluar perkataan yang menaikkan dirinya sekian-sekian. Mengungkit pelbagai perkara. Lepas tu saya pun minta puan terima kasih di atas apa yang puan dah luahkan apa semua. Saya minta dia keluar. Lepas tu saya kata, Encik, berapa tahun kahwin, dia pun bagi tahu anak berapa orang semua. Ustazah, saya tahu. Sebab itu apabila kita merujuk bab sakinah, ia ada bergabung. Bukan bergabung, dia berkait dengan satu hadis Nabi yang lain. Masya Allah, satu hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda, Tungkahul mar'atu li arba'. Dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara. Li jamaliha, au li maliha, au li nasabiha, au li diniha. Fazfar bizati din taribat yadak. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud dinikahi seorang wanita ataupun dinikahi seorang lelaki, bukan wanita saja. Walaupun hadis itu sebut tentang wanita, tapi ia boleh juga pergi kepada lelaki. Seseorang itu dinikahi, terutamanya wanita itu dinikahi pertama kerana kecantikannya, kedua kerana hartanya, ketiga kerana keturunannya, dan yang keempat kerana apa? Kerana agamanya. Dan Nabi pesan, fazfar bizati din, maka pilihlah kerana agamanya, taribat yadak. Masuk taribat yadak, kamu akan berlapang dada, kamu akan berlapang tangan, kamu akan bahagia. Subhanallah. Jadi antara 4 perkara. Dan ramai orang kalah memilih pasangan dia kerana rupa. Ada orang memilih pasangan kerana harta. Ada orang memilih pasangan kerana keturunan dia. Keturunan bangsawan, keturunan itu, keturunan ini. Dan ada orang memilih pasangan kerana agamanya, akhlaknya, peribadiannya, kesolehannya. Walaupun orang itu tidak ada harta ketika itu. Dan wajah ataupun dirinya biasa-biasa saja. Dan juga keturunannya biasa-biasa saja. Tetapi kerana agama, akan datang keindahan wajah yang sebenar. Keindahan hati yang sebenar. Daripada agama yang baik, akan datang rezeki yang barakah melimpah ruah. Daripada agama yang baik, akan datang keturunan yang baik. Subhanallah. Tapi siapa yang memilih saya pada agama, dia akan keciciran semuanya. Sebab itu bila datang kepada saya kan, saya akan tanya, tujuan encik nikah dulu sebab apa? Dan encik terima isteri kerana apa? Kalau kerana dunia, kerana kecantikan, kerana harta, kerana itu. Sebab itu hari ini Tuan sedang melalui ataupun menerima ujian daripada pilihan kita sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka sebab itulah apabila kita sebut tentang bab sakinah, ia melibatkan tadi bab agama, bab akhlak, bab budi bicara, bab hati dan sebagainya. Dan ada orang yang kata, Ustazah, saya memang tahu bakal isteri saya ni akhlaknya tak kurang baik, auratnya tak tutup sekian, tapi saya nak didik dia lepas nikah. Saya kata subhanallah, silakan. Itu satu niat yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Saya doakan Tuan berjaya. Saya doakan murid, tapi Tuan kena kuat. Sebab percayalah, bukan mudah nak mengubah seorang manusia
lagi-lagi setelah kita memilikinya, setelah kita berada dalam sebuah keluarga, dah nikah. Sebab sebelum kahwin, kadang masa bercinta lagi dia taat. Lepas dah nikah, kadang-kadang keluarlah true colour. Subhanallah. Dan saya dapati ramai orang yang mengakui hakikat ini. Jadi Masya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila kita sebut tentang sakinah, iaitu tenang, keluarga yang tenteram, bergaduh tapi baik, itu biasa bergaduh. Saya nak share lah beberapa perkara, tip bergaduh. Tip bergaduh. Okey, saya dulu bila jadi peninca rumah tangga, memang saya handle orang bergaduh. Kerjanya orang bergaduh. Orang tak bergaduh tak datang. Tak ada yang datang, Cikgu Ustazah kami nak mengadu. Ya, masalah apa? Kami tak pernah bergaduh. Itu tak ada yang datang mengadu. Tapi yang datang mengadu, ini kerja saya dulu sebagai perunding cara, kaunselor. Saya jadi ketua unit runding cara. Memang kerjanya saya adalah menguruskan pergaduhan suami isteri. Masya Allah. Itu satu kenangan yang indah dalam hidup saya. Satu bentuk tarbiyah yang Allah beri kepada saya. Ketika awal-awal saya jadi kaunselor, saya jadi pendidikan rumah tangga, kes banyak ya, setiap hari memang tak miss. Kadang sampai 4 kes, 5 kes, 6 kes. Setiap hari, memang bukan ayat nak muntah. Kita sampai rasa dah imun dah dengan masalah orang. Terlalu banyak masalah yang pelik-pelik dan sebagainya. Pertama yang saya buat, bila datang pasangan yang bergaduh ni, duduk depan dua-dua ni, masa tu saya bukannya tua sangat, saya masih muda. Tapi dah kahwin lah, dah nikah, dah ada anak kan. Saya kata, okey tuan-puan datang ke tempat saya dengan satu tujuan. Saya tak tahu. Mungkin tujuan nak berdamai ataupun tujuan nak bercerai. Ataupun tujuan nak cari salah pasangan. Ataupun tujuan untuk membesarkan ego masing-masing. Tujuan saya tak tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan puan. Tapi tujuan saya hari ini adalah untuk mendamaikan tuan-tuan dan tuan-tuan ramai pula, tuan-puan. Jadi, saya akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Saya minta suami isteri duduk baca Al-Fatihah. Kemudian saya kata sama-sama kita memohon ampun dengan Allah. Sebab apa pun ujian yang berlaku kerana dosa-dosa kita sendiri. Kadang-kadang baru mukadimah dah menangis dah dua-dua. Yang laki menangis, yang perempuan menangis. Lepas tu saya kata gini. Sebab itu bila saya dah biasa handle, saya kata hakikat sebenarnya masalah rumah tangga yang diorang datang dengan cerita masalah pasangan saya, bukan. Itu nombor 2. Masalah nombor 1 adalah masalah diri sendiri. Masalah diri sendiri. Walaupun jelaslah pasangan itu bermasalah, tetapi ia sebenarnya adalah masalah diri sendiri. Subhanallah. Lepas tu, bila sesi dimulakan, Masya Allah, sesi dimulakan, saya biasanya akan buka peluang kepada pihak yang mengadu. Kalau isteri yang datang mengadu dan buka borang, saya bagi peluang pada isteri dulu untuk cerita apa aduan dia. Kalau suami yang mengadu, saya akan buka peluang pada suami dulu. Kemudian pasangan. Kemudian nanti saya akan minta salah seorang keluar. Saya akan dengan seorang. Lepas tu seorang lagi pula. Kemudian barulah masuk semula. Sebab saya perlu menjadi betul-betul yang berlaku adil. Okey. Ini kalau dua-dua datang. Sekarang saya nak share beberapa tips. Sebab masa dah nak dekat habis ni, tuan-tuan puan-puan, ada 15 minit lagi. Banyak kes yang datang mengadu kepada saya bukan fokus kepada nak ubah pasangan, tapi ubah diri sendiri. Sampai sekarang, saya guna teknik ni kepada orang yang mengadu secara personal kepada saya. Walaupun orang tu mengadu, Ustazah saya datang nak mengadu masalah berkenaan dengan suami saya. Apa masalah suami puan? Suami saya merokok, suami saya isap dadah, suami saya Ustazah main perempuan, pergi tempat pelacuran. Ustazah suami saya bawa pasangan gay, bawa lelaki. Ustazah saya tengok suami saya dengan pasangan gay dia atas katil kami. Ustazah suami saya kaki pukul, suami saya ni. Okey. Contoh ya, aduan. Macam-macam kes ni, luar-luar fikiran kita pun. Saya akan tanya satu soalan lepas dia dah bagi tahu apa masalah yang dia nak adu. Saya tanya, okey puan nak bercerai ke, puan nak teruskan hidup? Puan nak cerai ke, puan nak teruskan perkahwinan ni? Lepas tu dia pun jawab. Ramai yang jawab, saya tak pastilah puan, saya tak pastilah Ustazah, saya tak pasti. Kadang saya fikir nak berpisah, tapi saya kenangkan anak-anak. Kadang saya fikir nak berpisah, tapi suami saya ada kebaikan dia juga. Saya tak tahu Ustazah. Lepas tu kalau orang yang jawab macam ni, saya kata gini. Puan ataupun tuan, saya tak boleh nak bantu tuan-puan sebab tuan-puan ni hidup dua alam. Makhluk dua alam. Ayat lebih kurang macam itulah tuan-tuan puan-puan ya. Hidup dua alam. Apa maksud Ustazah?
Sebab saya tak boleh bantu orang yang tidak ada keputusan dalam hidupnya. Kalaulah puan kata sebersalah, puan tak akan nampak jalan keluar, tak akan jumpa jalan penyelesaian. Puan akan jadi macam mana? Ketika bahagia, puan akan rasa sayang. Bila ada masalah, puan rasa nak bercerai. Bila bahagia, tak jadi bercerai. Bila ada masalah, nak bercerai. Berapa lama puan? Puan nak hidup macam ni. Habis tu Ustazah, saya kata pilih satu saja. Kalau puan rasa nak berpisah, puan rasa dah tak boleh hidup dengan suami, Allah tak paksa kita. Kalau suami dah dahsyat macam ni, kalau puan nak ambil jalan puan, ia bukan satu dosa besar. Dan puan sedang menyelamatkan diri puan dan anak-anak puan. Dan saya akan bantu puan untuk bagaimana dapat fasah daripada suami. Macam tu. Saya perunding cara. Saya bukannya berada di peringkat yang, maksud saya bagaimana saya nak bagi diorang ni jelas. Saya bantu mereka untuk buat keputusan yang terbaik. Kemudian saya guide. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tak nak cerai, saya tak nak. Nanti malu keluarga saya, mak ayah saya, kawan-kawan orang tak tahu saya ada masalah. Okey, kalau puan tak nak cerai, kalau tuan tak nak ceraikan isteri, tuan bukan nak, dan 90% tak nak bercerai sebenarnya. Dia orang datang mengadu guna ayat perkataan cerai tu sebab nak bagi tahu dia ni seksa sangat. Sebab tu dia kata, saya memang tak mampu Ustazah gini sebab tapi saya bersabar demi anak-anak. Mulut je cakap nak bercerai tapi bukan nak bercerai betul-betul. Jadi saya kata puan, kalau puan kata puan nak teruskan perkahwinan, tuan cakap tuan nak teruskan perkahwinan, jangan lagi sebut perkataan cerai dan jangan lagi fikir-fikir nak berpisah. Puan fokus satu je, nak teruskan perkahwinan ini walau apa pun ujian yang datang. Jadi cerita saya pun fokus. Saya akan berkongsi dengan encik, dengan puan, dengan tuan bagaimana proses seterusnya supaya insya-Allah akan dapat sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Step-step dia. Baiki solat, kemudian zikir, kemudian ikhtiar apa, kemudian kena ubah akhlak sebagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sunnah apa yang perlu dihidupkan dalam keluarga. Kita share, kita tulis. Okey, encik buat 5 perkara ni. InsyaAllah akan ada perubahan. Kalau isteri pula puan, buat 5 perkara ni. InsyaAllah ada perubahan. Jangan tuntut perubahan daripada pasangan. Jangan tuntut perubahan daripada anak. Buat perubahan diri sendiri dulu. Subhanallah. Sebab itu soalan yang tak miss saya tanya, saya akan tanya. Kalau betul fokus sekarang nak baik pulih rumah tangga, ceritalah suami tu teruk macam mana. Saya ada satu kisah benar. Seorang wanita datang dengan anak dia, 2 orang, kurus kering. Ini saya tak lupa cerita ni. Sebab masa tu saya tak dapat jumpa dia dekat bilik saya. Saya jumpa dia tengah jalan. Dia on the way nak pergi ke office saya. Tapi masa tu saya ada hal entah macam mana, tapi saya jumpa dia dekat bilik mesyuarat. Sebab masa tu ada bilik mesyuarat dekat pejabat, saya pun kata okey tak apa puan. Sebab pejabat saya masa tu tingkat 3. Saya kata tak apa, kita jumpa kat sini je. Saya nampak pakaian dia lusuh, saya nampak macam mana anak dia kurus kering apa semua kan. Lepas tu saya kata puan ada masalah apa? Ustazah, kami kahwin ni, kami kahwin kerana cinta. Dia cerita secara ringkas. Tapi keluarga saya tak restu, mak saya tak restu. Jadi saya dibuang keluarga Ustazah. Saya tak ada siapa-siapa, saya ada suami saya saja. Tapi ceritanya Ustazah, suami saya ini, apa yang dia tak buat? Dia kata semua suami dia buat. Saya kata apa yang suami puan buat? Suami saya minum arak, suami saya kaki perempuan, suami saya terlibat dengan dadah, suami saya main judi. Suami saya tanya suami puan solat, memang tak solat Ustazah. Lepas tu suami bagi nafkah, tak Ustazah. Ustazah tahu tak, kami dah sebulan makan nasi dengan garam saja. Beras, masak, garam. Telur pun tak ada, lauk pun tak ada. Sebab tu saya tak pelik anak dia kurus kering. Saya kata, ya Allah puan, puan tak minta ke dengan adik-beradik, minta tolong. Puan tak minta ke dengan keluarga, Ustazah saya dibuang keluarga, saya tak ada siapa-siapa. Sebab tu saya tetap bertahan dengan suami saya. Saya tanya puan nak teruskan tak perkahwinan ni? Ustazah saya kena teruskan, saya tak ada orang lain dah, saya ada suami saya saja. Jadi saya faham lah ni, isteri ni dia tak ada fikir nak pisah walaupun suami dia dahsyat sangat ni. Dan suami dia pun pukul dia. Dan saya tahu dia memang fokus nak bagaimana nak pulihkan keluarga dia. Saya kata puan nak apa pada hari ni? Ustazah boleh tak nak bantuan sikit? Kurang-kurangnya saya boleh beli lauk anak saya. Ada tak bantuan-bantuan duit cash ke apa? Saya kata masa tu saya masih pekerja, maksudnya kerja kerajaan. Jadi saya kata okey puan, saya boleh hari ini kita ada peti cash. Kita ada duit cash yang kita boleh bagi kepada orang yang memerlukan terdesak macam ni. Jadi saya boleh bagi pada puan hari ini, tak banyaklah puan. Kita boleh bagi dalam 50-100 macam tu je lah. Ini bukan Baitumal, ini unit runding cara ya. Jadi kita boleh bagi. Tapi saya tanya dia, berapa lama boleh bertahan puan?
Kalau RM50 mungkin seminggu boleh bertahan. Saya beli telur lah Ustazah, saya beli beras, saya ni. Seminggu ya. Bagaimana kehidupan akan datang? Saya tak tahulah. Lepas tu saya tanya dia soalan. Puan, saya nak tanya, puan solat ke tidak? Saya tanya, puan semayang tak? Terus terang Ustazah, saya dah lama tak semayang. Sebab dulu saya semayang Ustazah, tapi kehidupan saya sama je. Susah, suami saya macam ni. Jadi saya rasa semayang tak semayang sama je. Jadi buat apa saya semayang? Kalau semayang tak semayang sama je. Saya tengok orang tak semayang lagi bahagia. Saya tengok orang bukan Islam tak semayang pun hidup senang. Ini salah satu pemikiran umat Islam hari ini ramai. Bukan sedikit yang ada fikiran macam ni. Kemudian saya kata, puan nak tak bantuan seumur hidup? Saya guna ayat tu. Puan nak tak bantuan seumur hidup? Bantuan seumur hidup, apa maksud Ustazah? Bantuan seumur hidup ni, insya-Allah puan akan dapat seumur hidup. Bukan bantuan macam hari ni, one off je, saya bagi 50, saya bagi 100. Ini bantuan sementara, tapi bantuan seumur hidup. Macam mana tu Ustazah saya nak dapat bantuan seumur hidup? Bantuan seumur hidup ini, puan akan dapat apabila puan solat. Bila puan solat. Saya dengan klien bab solat, soalan yang tak akan miss saya tinggal. Mesti cek solat. Kata, maksud Ustazah, masa tu saya memang ingat apa yang saya buat sebab dia dah lupa pasal solat. Dia dah lupa pasal solat, saya ambil kertas, saya tulis, okey, wuduk, puan basuh ni, sebab dia dah tak solat bertahun-tahun. Memang dalam keadaan pakai tudung, tak pakai tudung, dengan anak, dengan kuskeri, dengan muka yang sangat menyedihkan. Lepas tu, saya tulis, okey, solat gini-gini, lepas tu puan zikir ni, saya tulis zikir, puan baca ni selepas solat macam ni, puan zikir ni sekian-sekian, lepas tu puan doa. Nak doa macam mana Ustazah? Dia tanya. Saya pun kata, okey, puan doa macam ni tentang suami dan puan redha. Ya Allah, aku redha kepadamu di atas ujianmu, ya Allah, melalui suamiku. Puan kena redha dulu. Redha dengan Allah di atas ujian suami ni. Dan puan solat saja. InsyaAllah, mudah-mudahan ada pertolongan, ada bantuan seumur hidup untuk puan. Okey. Saya lepas tu kan dah cakap, dia menangis, saya menangis, lepas tu kita pun berpisah. Kemudian kita terus doa, ya Allah berilah jalan keluar kepada wanita tu, ya Allah kuatkanlah hatinya, ya Allah dekatkanlah dia, ya Allah untuk diistiqamah solat dan sebagainya. Lepas tu saya ambil lah maklumat dia, nombor telefon dia apa semua, memang kita simpan maklumat klien. Okey, tak lama, Masya Allah, saya pun hubungi dia. Maksudnya lepas lebih kurang 2 minggu macam tu lah, saya hubungi dia. Saya tanya, puan apa khabar, sekian-sekian. Lepas tu dia pun, bila telefon dia menangis, nangis, kata, Ustazah, Alhamdulillah. Saya nak cerita ni, bukan saya nak bagi tahu hebatnya saya. Saya tidak ada apa-apa tuan-tuan perempuan. Saya tak ada apa-apa. Kita pantaran Allah saja. Nak cerita hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah mengatur perjalanan dia untuk bertemu dengan saya. Ini cerita 5 tahun lepas, 6 tahun lepas. 6 tahun lepas, 7 tahun lepas. Minta maaf, 7 tahun lepas. Sebab saya masuk kerja 2008 dan saya buat runding cara, saya berakhir pada tahun dalam 2013. Maksudnya berapa tahun? 7 tahun lepas. Cerita 7 tahun lepas. Sebab ada cerita tertentu saya tak boleh lupa. Wanita ni telefon, Ustazah, Alhamdulillah suami saya berubah. Saya kata, suami puan berubah? Saya berubah macam mana? Ustazah ingat tak suami saya masalah apa? Suami saya dadak, suami saya minum arak, suami saya main perempuan, main judi, suami tak bertanggungjawab, suami tak bagi nafkah. Ya, saya ingat yang kita jumpa dekat bilik musyarat. Alhamdulillah Ustazah, suami saya berubah. Saya kata, suami puan berubah? Cepat sangat ni puan. Ya betul suami berubah 2 minggu. 2 minggu baru ni puan, takkan suami dah berubah? Betul ke suami berubah? Betul-betul berubah ke? Soalan kita kan. Dia kata, Ustazah, ceritanya macam ni Ustazah. Lepas jumpa tu, saya buat apa yang Ustazah suruh. Saya mula solat, saya ambil wuduk, saya solat, saya belajar solat, saya cubalah solat dengan apa yang saya tahu, apa yang saya ingat. Kemudian saya doa, kemudian saya amalkan zikir-zikir tu Ustazah. Lepas tu, lebih kurang 2 hari, saya tak ingat cerita betul-betul, suami saya dibuang kerja Ustazah, suami saya dibuang kerja. Lepas dia dibuang kerja, dia memang akan cari kerja juga sebab dia nak berjudi, dia nak buat kerja dia tu, dia perlukan duit. Jadi suami saya bukan kerja yang macam susah nak cari, kerja-kerja apa-apalah, kerja dengan orang, kerja cuci kereta ke, kerja yang boleh dapat mudah, kerja macam tu. Lepas tu Ustazah, saya tak tahu macam mana, tapi di tempat kerja dia yang baru ni, setelah dia dibuang kerja, dia berkawan dengan seorang hamba Allah ni, dan dia boleh ikut apa yang hamba Allah ni cakap. Hamba Allah ni ajak dia semayang, dia pergi semayang, hamba Allah suruh ni.
Dan wallah alam ustazah, saya tengok suami saya seminggu ni memang perubahan drastik. Suami saya sebenarnya, suami saya tak pukul saya, cakap elok-elok, suami saya minta maaf dengan saya. Saya tak tahulah ustazah, tapi wallahu alam, mudah-mudahan benda ni berkekalan. Saya masa tu pun menangis. Dia menangis. Saya kata, ya Allah, ya Allah. Saya ingat lagi. Saya menangis. Saya kata, ya Allah besarnya. Itulah puan, sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya Allah nak tunggu keluar daripada mulut kita, kita redha. Sebab itu biasanya saya sebut kepada klien-klien saya, mohon ampun dengan Allah walaupun kita nampak salah suami, salah ini, masalah kita ni sebab orang lain. Tapi mohon ampun dulu ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, aku redha ya Allah. Ujian yang kau timpakan kepadaku asbab dosa-dosaku ya Allah. Aku sendiri banyak dosa ya Allah, aku redha ya Allah. Engkau uji aku melalui suami, engkau uji aku melalui isteri, engkau uji aku melalui anak, engkau uji aku melalui rezeki. Engkau uji, redha dulu. Rupanya sebenarnya tuan-tuan puan-puan, masalah ujian yang Allah turunkan kepada kita, Allah nak tunggu bila kita redha. Dan once kita redha betul-betul, berlapang dada sungguh-sungguh, terima sungguh-sungguh ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, yang kita sendiri tak boleh terfikir. Kalau saya masa tu, saya rasa tak logik 2 minggu. Lepas daripada tu, hampir sebulan selepas itu, saya follow up balik. Puan, saya nak tanya, bagaimana keadaan suami puan sekarang, kehidupan puan? Kata ustazah, alhamdulillah suami saya istiqamah. Suami saya berubah betul-betul. Suami saya tak balik pada perangai dia. Allah lah maha besar ustazah. Allah mengubah sekelip mata, saya pun tak terfikir ustazah secepat ini. Secepat ini. Saya tanya dia, siapa yang berubah puan? Saya ustazah, saya mula solat dulu, saya mula minta ampun, saya mula amal-amal zikir. Tapi saya syukur Allah bagi perubahan tu cepat. Saya kata puan sebenarnya dah sabar dengan suami bertahun kan? Dah 5 tahun. Sebenarnya bukan sekejap puan dah sabar 5 tahun. Puan diuji daripada Allah dah sabar 5 tahun dan puan tetap bertahan. Dan hujungnya Allah beri juga manis walaupun puan rasa cepat. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu dia cakap pada saya, ustazah tak apa, ustazah tak payah dah telefon saya. Kalau ada masalah, suami saya kembali kepada panggil lama ke apa, saya akan cari ustazah. Sebab saya masa tu di pejabat, orang boleh cari, orang boleh hubungi sebab ada nombor telefon pejabat. Dan setelah itu, kes itu tutup ceritanya dan wanita itu tidak pun telefon dan hubungi saya lagi. Dan dia kata, ustazah suami pun dah bertanggungjawab sebab gaji tu gaji hari, makanan ada. Sebab tu saya sebut, nak bantuan sementara ataupun bantuan selamanya. Nak bantuan selamanya, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masalah rezeki bukan dengan masalah orang tak ada bagi duit, masalah dengan Allah ya Razak dan sebagainya. Subhanallah. Saya nampak ustaz dah keluar tu. Ada satu soalan. Okey, subhanallah. Ustaz, silakan soalannya ustaz. Boleh ke ustazah? Ustazah dengan kata ada meeting lepas ni. Boleh. Boleh ustaz, boleh. Boleh. Baik ustazah. Saya tengok dekat bahagian komen tak adalah sebarang soalan lagi. Tapi bagi pihak mereka lah saya ingin bertanya lah kepada ustazah. Ustazah ada banyak pengalaman dalam segi kaunseling kepada pasangan suami isteri ni. Jadi apakah macam ustazah kata tadi, yang pertama sekali kita kena jaga connection kita dengan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Esa, kan? Jadi apakah lagi tips-tips ustazah? Maksudnya bila dalam kata kita menerima sebarang musibah ataupun sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah peranan kita sebagai suami ataupun isteri kepada anak-anak? Sebab selalunya anak-anak yang paling terjejas sekali bila ada masalah dalam rumah tangga ni ustazah. Apa nasihat ustazah kepada mereka ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaAllah kita cuba tutup dalam tempoh 5 minit. Ayat ni sebenarnya dah ramai orang tahu, saya percaya dah ramai orang tahu. Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Tolong tulis ya, Surah Ghafir ayat 44. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wa ufawwidu, dan aku menyerahkan, amri, urusanku. Urusan ni maksud dia menyeluruh. Urusanku
kesedihanku, kesusahanku, kerisauanku, kesakitanku, kebimbanganku. Itu termasuk dalam urusan. Wa ufawwidu di bateri tinggal 30%. Rasa macam tak sempat ni. 30%. Oh, dia terputus. Dah masuk balik. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Ayat itu, firman Allah surah Ghafir itu, Alhamdulillah. wa ufawwidu amri ilallah, daku menyerahkan urusanku ilallah, kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah membawa maksud daku menyerahkan masalahku, kebimbangan, kesedihanku, rajuk hatiku, kelukaan hatiku, terluka ni dengan pasangan ni, terluka ni, sedih ni, mengajuk dengan pasangan ni. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan bulat-bulat urusanku. Apa yang aku hadapi sekarang ini, bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dek, 30 second. 2%. Tinggal 2% lagi. Memang dia kata 30 second akan mati ni. Kesian ni orang. Masya Allah. Minta maaf ya kalau di IG tiba-tiba memang IG tiba-tiba apa nama ni, your phone will power off in 30 second. 30 second tu 30 saat je. Minta maaf. Dah. Ya, betul. Dah. Dia orang dah terputus dah. Kesian. Kesian sahabat-sahabat di IG dah terputus. Masya Allah. Okey, ayat itu bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun bil ibad, maha melihat keadaan hambanya. Dah mati dah. Kesian, dia orang 600 lebih Syirah. Dekat 700 tadi. Kenapa ya? Power bank kosong punya. Itulah ujian. Kesian, orang Instagram ada ramai juga tadi, dah 600 lebih. Tapi dia orang terputus, tak apa. Ada hukumah tu. Masya Allah. Jadi bila kita sebut ayat tu, bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, daku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Bila berlaku sesuatu yang kita sedih, yang kita bimbang, yang kita risaukan, tuan-tuan puan-puan sekalian, apapun, pertama, cepat-cepat serahkan kepada Allah. Allahu Akbar. Bab ayat ni saya jumpa ramai sangat Ustaz, ramai sangat yang luah pada saya. Ustazah dulu masa bergaduh dengan suami ke apa ke, saya ni rasa macam tak pernah libatkan, tak pernah mengadu pada Allah. Saya fikir saya sendiri boleh handle, saya sendiri boleh pujuk, saya sendiri boleh selesaikan. Tetapi kadang selesai tu lambat Ustazah. 2 hari bergaduh, 3 hari bergaduh. Dan bergaduh tu kadang daripada benda kecil jadi besar. Tapi sekarang saya belajar, bila ada berlaku je salah faham, saya ambil langkah pertama diam. Walaupun saya rasa macam nak menjawab, rasa nak besarkan, rasa nak sekian-sekian, saya ambil langkah pertama diam. Kemudian saya akan zikir dulu 3 kali, dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan urusan. Ataupun pergaduhan, apa yang berlaku sekarang, salah faham ni. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi dikata Ustazah sangat berbeza. Wallahualam Ustazah kadang tu kami tak ada buat apa-apa tapi kami saling memaafkan. Kami saling berdamai. Memang tak biasa. Okey, jadi kami saling berdamai dan konflik itu jadi tak ada berlarutan. Kalau dulu berlarutan jadi makin teruk melibatkan orang luar. Sekarang subhanallah Ustazah, rupanya apabila kita segera menyerahkan masalah ujian kita kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang ia selesai dengan sendiri. Kadang-kadang saya rasa macam saya boleh pujuk hati saya dan saya mengalah. Kalau dulu ego saya besar Ustazah. Ego saya nak juga suami mengaku salah. Saya nak juga suami mengalah dan sebagainya. Rupanya bila saya banyak diam, saya nampak sebenarnya kesalahan itu datang juga daripada saya. Jadi wallahualam, ramai juga yang bercerita kepada saya berkenaan dengan masalah anak. Bila disebut ayat tu wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusan anakku, masalah tentang anakku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Bila sebut macam tu Ustazah, saya rasa tenang sebab Allah Maha memahami saya. Allah tahu saya ni tak ada ilmu, saya ni tak reti nak pujuk suami. Allah yang paling tahu saya ni tak reti nak masak sedap-sedap.
Allah tahu kekurangan saya. Jadi saya serah kepada Allah. Dan Alhamdulillah suami lama-lama boleh terima kekurangan saya. Suami saya dah berhenti buat pembandingan saya dengan adik-beradik. Suami saya mula berhenti buat pembandingan saya dengan perempuan-perempuan lain. Kalau dulu saya sakit hati Ustazah, dia suka bandingkan saya dengan orang lain. Dan saya tak tahu bagaimana suami saya boleh berubah. Tapi saya percaya Allah yang mengubah suami. Macam tu lah contoh-contoh. Minum air sikit Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah di atas perkongsian. Itulah dia. Bila dah kita excited, Ustazah punya perkongsian pun sangat-sangat cantik. So masa tu rasa macam sekejap saja. Sedar tak sedar dah lebih 1 jam dah Ustazah. Terima kasih banyak-banyak bagi pihak Tiara Nita, Bakit, Perkis, TM Perak. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Asma Harun di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan hari ini. Sedikit kesimpulan yang boleh saya katakan. Sakinah sebelum Tuan Haji buat kesimpulan, bolehkah bagi saya masa sikit buat kesimpulan? Boleh, dipersilakan. Kesimpulan saya, wahai para muslimin, ibu ayah, para wanita, para lelaki, para suami, para isteri sekalian. Okey, kita semua nak sakinah mawadah warahmah, nak rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang mawadah penuh cinta kasih sayang, rumah tangga yang rahmah penuh belas kasihan. Ada sebuah keluarga yang mempunyai ketiga-tiganya. Dia ada sakinah, dia ada mawadah, dia ada rahmah. Tapi ada keluarga yang dia tidak ada sakinah, dia tak ada tenang. Asyik bergaduh. Tapi dah kahwin 30 tahun. Bergaduh-bergaduh, kahwin 30 tahun juga. Bergaduh-bergaduh pun anak keluar juga 8 orang. Anak keluar juga 10 orang. Bergaduh tak berhenti lagi. Maksudnya selalu bergolak tetapi dia teruskan perkahwinan. Mungkin sebab apa dalam rumah tangga tu ada rahmah. Maksud rahmah di sini adalah dia ada belah kasihan. Sebab itu saya jumpa banyak juga rumah tangga dia tak ada dah tali sakinah. Dia tak ada juga tali mawadah, kasih sayang, cinta tak ada. Tapi dia ada tali rahmah, belah kasihan. Saya jumpa ramai pasangan tua. Umur kahwin dah 40 tahun, umur 60 lebih. Dululah yang datang mengadu pada saya. Kata Ustazah, kami ni teruskan perkahwinan atas dasar kasihan je. Maksudnya kalau saya ceraikan isteri saya dah tak ada cinta, tak ada sayang. Sebab perik sangat ni. Isteri buat kesalahan yang sangat besar, perik sangat, dia kata tak boleh maafkan. Saya cuma kesian je kalau saya lepaskan dia, saya tak tahu, saya tahu dia tak boleh hidup. Dia tak boleh menghadapi kenyataan diceraikan dan sebagainya. Kedua, saya kesian pada anak-anak. Saya kesian juga pada cucu. Nanti kalau atuk, nenek dia nak berpisah, apa kesian. Jadi ada perkahwinan dia bertahan kerana kasihan. Tapi perkahwinan begini tuan-tuan perempuan, dia sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tetapi walaupun sebab kasihan, saya masih lagi memberi semangat. Saya kata Tuan Haji, Hajah, pakcik, makcik, teruskanlah perkahwinan walaupun berpegang dengan tali kasihan. Sebab mungkin inilah jalan pakcik dengan makcik, jalan kita ke syurga. Sebab dibina sebuah rumah tangga atas jalan kasihan sakit. Sebab dia tak ada cinta, dia tak ada kemesraan, dia tak ada peluk, dia tak ada kasih sayang. Mereka dah tidur asing, berlakon bila anak-anak cucu balik. Perkahwinan macam ni banyak. Saya nak sebut sangat banyak. Saya jumpa ramai di kalangan VVIP, orang-orang yang bawa, maksudnya dia cuma ada hubungan, nak kata apa, duduk satu rumah tapi dah tak ada dah hubungan fizikal ke, hubungan emosi ke, buat hal masing-masing. Cuma dia orang tak nak kalau berpisah, dia akan terkesan pada anak cucu. Macam tu je. Jadi saya kata, kalaulah tuan-puan redha dengan keadaan ni dan saling memaafkan. Isteri maafkan sikap suami yang tak tunaikan tanggungjawab dari sudut nafkah batin contohnya. Suami pun redha terhadap isteri yang tak nak melayan apa, semua buat dan bersetuju begitu. Walaupun tak capai maksud perkahwinan. Walaupun dah lari dah tujuan perkahwinan untuk berkasih sayang. Tetapi dengan syarat redha dengan pasangan masing-masing. Kemudian sentiasa maafkan. Sebab kita takut nampak kat dunia okey. Tapi di akhirat kelak kita bimbang saling menuntut. Kita bimbang besok di mahsyar Tuhan akan menuntut dengan isteri. Isteri pula menuntut dengan suami. Jadi yang kita paling takut bukan tak settle di dunia. Takut tak settle di mahsyar. Jadi saya nak sebut adalah kepada sesiapa yang meneruskan perkahwinan atas dasar rahmah, belah kasihan, ihsan. Dah tak ada cinta, tak ada apa. Kalau anda rasa boleh ada sabar,
boleh redha, boleh memaafkan, maka boleh teruskan. Tak ada masalah. Bukannya kata Ustazah dah tak ada cinta, lebih baik cerai kan? Saya kata perkahwinan bukan semata-mata untuk cinta. Perkahwinan adalah juga untuk kita dapat redha Allah. Kalau melalui ujian ini, lalu kita redha dengan ujian Allah ini, dan kita dapat redha Allah melalui jalan ini, sebab kita bukan fikir untuk bahagia kita saja. Sebab saya kata tuan-puan mungkin fikir bahagia untuk anak-anak, bahagia cucu. Sebab kalau tuan-puan umur 60 lebih, umur 50 lebih bercerai, berpisah, yang akan terkesan adalah anak cucu. Maka sekarang tuan-puan fikirkan bahagia anak cucu, bukan bahagia sendiri. Fikir bahagia sendiri, memang bawa haluan sendirilah. Duduk single ataupun cari pasangan yang baru, tapi sebab fikirkan anak-anak. Dan insya-Allah mungkin itulah jalannya kita dapat redha Allah. Jadi perkahwinan ini adalah jalan untuk cari redha Allah. Kadang-kadang jalan ini perit, jalan ini sempit, jalan ini sedih, jalan ini penuh duka cita. Perkahwinan bukan dijanjikan dengan perkara yang manis. Kadang-kadang pahit itulah hujungnya akan rasa manis. Saya doakan dan saya doakan kepada maksudnya doakan bersama untuk saya dan sahabat-sahabat semua. Berjuanglah untuk mempertahankan istana cinta kerana Allah. Berjuanglah untuk mempertahankan keluarga kita, untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana istana kita itu penuh dengan tampalan-tampalan. Sebab dah berlaku pecah sana, pecah sini, kita tampal balik. Dah berlaku runtuhan sana sini, kita bina balik. Subhanallah. Walaupun kadang-kadang yang membinanya kita seorang. Walaupun yang membinanya, ya kita seorang, suami tak nak bina bersama, isteri tak nak bina bersama anak, tak apa. Sebab perjuangan kita itu, setiap jerit-perih perjuangan kita itu Allah nilai. Allah pandang, Allah beri pahala, Allah beri ganjaran. Dan Allah akan berikan kita kebahagiaan hakiki. Kalau tidak di dunia, pasti, insya-Allah, yakinlah Allah akan beri kebahagiaan hakiki kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah berikan sakinah mawadah kepada seluruh keluarga. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Tuan Haji Nazri. Terima kasih kepada semua pihak penganjur. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang turut serta. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Asmah Harun di atas perkongsian itu tadi dan kesimpulan yang sangat-sangat padu daripada Ustazah. Dan saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan maupun kekilafan sepanjang kita bersama-sama di waktu yang sesingkat ini. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan agar apa perkongsian yang dikongsi pada hari ini dapat membawa kita menuju keluarga ke sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Kita tutup majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama.